legend tapi masih berbisa. Okey, silakan Datuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Anak anda sekalian, Pok Cik. Ni Pok Cik, okey. Pertama saya ucapkan tahniah. Kerana orang lain hari Ahad ni duduk ke mana-mana aja kan. Kita duduk sini menimba ilmu tadi daripada ustaz, saya dengar daripada belakang kan. Banyak yang pasal saya tidak berpeluang. Semasa saya berbisnes mula-mula saya tak ada kursus-kursus macam ni. Semua tu kena trial and error. Kan? Okey, sebelum saya start, saya ni bukan trainer, bukan motivator, bukan ustaz, bukan apa-apalah, bukan sifu. Saya seorang pedagang aja. Pedagang tua, kan? Pedagang lama yang sudah berbisnes berpuluh-puluh tahun. Saya di sini saya berkongsi pengalaman saja. Jadi session dengan saya ni saya tak ada struktur dan tak ada multimedia, tak ada apa. Saya akan bercakap daripada pengalaman saya dan hati saya. Kan? Bisnes ni, saya tahu you all excited nak buat bisnes, nak jadi orang kaya, nak jadi itu. Tapi saya selalu believe satu benda ajalah. Sukses ni is by design. Duduk adik. Pakcik lupa. Kan? Sorry. Pasal Pakcik tak biasa dengan event-event macam ni, kan? Bila saya disuruh bercakap, saya bercakap aja. Okay, sorry. Sukses ni dia by design. Dia bukan by accident. Kita kena rancang kita punya kejayaan tu. Kita nak buat rumah pun kita kena rancang ke rumah kita. So, success is by design, dia bukan by accident. So, kita kena design. Dan topik yang diberikan kepada saya adalah seperti apa yang diberi kepada saya 2 bulan lepas, bagaimana membina sebuah bisnes yang boleh ataupun bagaimana meninggalkan legacy. Pasal saya melihat banyak bisnes terutama dalam masa 7-8 tahun terakhir, bila timbul banyak seminar-seminar macam ni yang encourage orang suruh kaya cepat, orang suruh berbisnes online, dan ramai yang excited nak jadi buat bisnes dan merasakan bisnes tu senang. Dan ramai terjun ke dalam bidang bisnes ni dan ramai yang terjunam. Kan, saya melihat kalau statistik yang kita kumpulkan, hampir 95% yang masuk gagal bertahan lebih pada setahun. Dan berapa persen yang bertahan 2 tahun, berapa persen yang bertahan 3 tahun. Pasal kita berbisnes, kita tak boleh beremosi. Dan bisnes ni, dia mesti pergi melalui satu proses. Saya old school. Sorry, jadi apa yang saya cakap mungkin tak sesuai dengan pandangan orang-orang muda. Saya old school atau sekolah lama di mana saya merasakan growth ni mesti organic growth saja yang bertahan. Dia growth ni kena organic, dia kena pelan-pelan. Kena ada melalui satu proses. Dia tak ada shortcut. Nak kaya, nak berjaya apa, tak ada shortcut. Yang shortcut biasanya akan langgar tiang. Kita shortcut, kita ambil jalan no entry, kita kena tangkap. So kita kena melalui proses. Dan saya kata kejayaan adalah by design, dan kita kena desire, kita kena ada vision. Vision kita kena yang jelas. Saya beruntung. Bapa saya seorang ustaz. Dari kecil lagi dia ajar kepada kami adik-beradik tentang kita mesti mempunyai vision yang jauh. Vision kita bukan nak jadi doktor, bukan nak jadi usahawan, bukan nak jadi orang kaya, tapi orang yang boleh mati, boleh masuk syurga. Itu vision kita. Maknanya itu yang paling jauh vision kita, mati nak masuk syurga. Tapi untuk masuk syurga, kita kena mati dulu.
Kan? Kita tak boleh masuk syurga macam tu, kena mati dulu. Dan kita tak tahu bila kita mati. Dan sebelum kita mati, kita kena jadi orang yang berjaya. Orang berjaya di dunia saja yang boleh mati, boleh bila mati boleh masuk syurga. Kalau orang yang tak berjaya, bila saya sebut berjaya tu maknanya dari segi holistik lah. Berjaya dalam kehidupannya, dalam keluarga dia, dalam bisnes dia, dalam ibadah dia dan dalam segalanya dia berjaya, insya-Allah dia akan jadi. Dan biasanya orang yang kaya dia ada peluang yang lebih untuk masuk syurga. Kerana dia boleh buat lebih daripada orang lain. Dan orang yang kaya ni biasanya orang yang berniaga. Kalau orang yang makan gaji, walaupun gaji dia 100 ribu sebulan, itu aja limit dia. Ataupun ada yang kita tengok 2-3 tahun lepas, gaji 14 juta setahun, CEO syarikat besar. Itu aja limit dia. So, maknanya kita kena berniaga. Dan kita kena berniaga, kerana saya dah sebut tadi, kita nak mati masuk syurga, kita kena berniaga dan perniagaan kita tu mestilah halal dan mesti ada elemen-elemen yang tidak membolehkan kita tergelincir. Mana perniagaan kita kena bersih. Dalam Quran sebut kita kalau kita jual barang kita tak boleh tipu sukatan tu. Kan? Itu sebab dia orang kata joke antara kawan-kawan yang daripada bukan orang Islam, dia kata orang Islam yang paling banyak masuk neraka adalah orang yang jual durian. Pasal dia cakap isi bagus tapi buka tak bagus. Kan? Itu sebab kalau beli durian ni, jangan beli yang dalam kulit. Beli yang dah buka. Walaupun mahal sikit, you will be satisfied. Kan? Ini side track sikit. Saya bukan jual durian. Saya kan bukan kempen jual durian. Tapi itu yang saya nak cerita. Maknanya, kita mesti berbisnes. Dan bisnes kita kena bisnes barang yang kita, pasal kita matlamatnya kita nak tinggalkan sebuah legacy tau. Nak tinggalkan sebuah legacy, maknanya kita mesti pastikan bisnes kita tu boleh membawa kita ke syurga. Kita bina bisnes kita, melalui bisnes kita tu menjadi helikopter atau kapal terbang yang atau roket yang boleh bawa kita ke syurga. Tapi nak pastikan kapal terbang atau kereta pun, kita kena pastikan kereta tu kereta yang betul. So kita kena bina kereta tu, kena bina transport tu. Mungkin saya tengok you all blank pasal bahasa saya ni mungkin bahasa orang tua. Saya tak erti guna bahasa orang muda. Kan? Saya orang tua, saya 65 tahun dah. Okey. Pasal tengok semua blur aja kan. Bukan semua ramai yang okey. Boleh You can still follow me. Jadi dia kena bermula dengan vision, mati nak masuk syurga, kita kena jadi orang yang berjaya di dunia. Dan cara berjaya berniaga. Berniaga kita kena berniaga benda yang kita tahu. Kenapa saya berjaya? Saya kongsi pengalaman saya. Okey? Bisnes saya adalah penerbitan buku, majalah, surat khabar dan sekarang digital. Kenapa saya berjaya? Kerana saya tak berniaga lain. Ayah saya seorang ustaz. Ayah saya ni orang yang mengasas sekolah Naim Lil Banat di Kelantan. Kalau orang Kelantan dia kenal sekolah tu. Kalau siapa pergi ke sekolah tu ada Dewan Haji Yaakob tu, itu ayah saya. Ayah saya dia adalah 3 orang yang mengasaskan sekolah Naim Lil Banat. Dan kerana vision ayah saya adalah dia mati dia nak masuk syurga dan dia nak pastikan semua anak-anak dia mati masuk syurga juga. Dan dia kata bisnes yang paling baik di dunia ni adalah bisnes memandaikan orang. Itu sebab dia pilih untuk buat sekolah. Dan dia tinggalkan sekolah tu, bila dia meninggal dia serah kepada kerajaan. Sekolah tu dah jadi sekolah yang besar. Sekolah maknanya sekolah agama untuk perempuan yang ternama di Malaysia. Itulah legasi dia dan doa-doa pelajar-pelajar yang graduate insya-Allah boleh membawa dia ke syurga.
Tapi apa yang dia train kami-kami ni, kerana dulu, zaman dulu masa dia start sekolah tu, hampir 80 tahun dulu, dia dah meninggal 20 tahun lebih, dia meninggal umur 80 lebih. So, sebelum dia meninggal, dia serah pada kerajaan. Tapi apa yang dia latih kami adalah, kami kena berniaga daripada kecil lagi dan berniaga benda-benda yang kecil-kecil. Kalau kita baca, generasi saya ni, saya tak ada peluang belajar online ni. Saya baca buku bisnes ni, buku-buku yang ditulis oleh orang-orang lama. Salah satu buku tu adalah yang ditulis oleh Dr. Mahathir pada tahun 71. Dia kata orang Melayu ni kalau dia berniaga, dia kena start berniaga dengan menjadi tok peraih dulu. Orang Kelantan faham tak? Tok peraih ni adalah orang yang beli barang 80 sen jual RM1. Maknanya kita kena berlatih jual barang orang lain dulu. Pasal sekarang saya tengok trend baru berniaga terus buat produk sendiri. Yang kaya kilang. Kita lepas 6 bulan, setahun dah tak ada bajet advertising, bankrupt. Kita kena start jual barang orang dulu. Jadi saya mula-mula berniaga, umur 9 tahun. 9 tahun tu ayah saya dah latih saya. Dia bagi 2 latihan kepada saya. Satu, dia buka satu buah kedai buku yang kecil depan rumah saya, dekat rumah saya, di mana dia latih semua anak-anak dia dalam kedai itu jual buku, jual majalah, jual surat khabar, jual kitab. So dia latih kami, siapa sekolah pagi, uruskan kedai petang. Siapa sekolah petang, uruskan kedai pagi. Jadi kami dah daripada kecil lagi, dah diberi latihan untuk berbisnes. Masa tu bapak saya bukan terbit buku. Dia ambil buku orang lain, ambil surat khabar orang lain, kami menjual aja. Jadi kami dah daripada kecil lagi dilatih tentang bagaimana menjual barang. Buku, beli harga 80 sen, jual RM1. Buku tulis, beli 18 sen, jual 20 sen. Untung 2 sen. Dan dia mengajar kami nak dapat 2 sen tu bukan main susah. Istilah dia, 2 sen atau 5 sen tu macam sebesar tayar kereta lembu. Macam orang sekarang beli beg 4,000, 8,000 tak ada. Kan? Senang-senang aja. Jadi itulah latihan dan dia bagi saya 2 latihan. Maknanya satu, jaga kedai, jual barang. Nombor 2, bagaimana apa yang saya jual tu saya kena tahu product knowledge tu. Maknanya semua surat khabar yang saya jual, saya kena baca. Semua majalah yang saya jual, saya kena baca. Semua buku yang saya jual, sebelum saya jual, saya kena baca. Jadi pasal dulu, orang tak ramai masuk ke kedai. Bila orang masuk, kami boleh bercerita apa dalam kandungan buku tu. Product knowledge. Dia mengajar kami customer service. Orang masuk kedai, pakcik, buku baru. Buku ni cerita dia macam ni, dia bercerita macam ni, dia bercerita macam ni. Orang akan beli dan dengan sendiri kita akan create satu bonding. Satu lagi dia ajar kami adalah networking. Semua anak-anak kami, dia yang laki-laki dipaksa pergi solat subuh di masjid. Dan orang Kelantan ni tabiat dia suka cerita politik. Sampai sekarang. Dia politik 25 jam satu hari. 8 hari seminggu. 6 minggu sebulan. 13 bulan setahun. Itu orang Kelantan. Sampai sekarang dia berpolitik. So zaman dulu, zaman tak ada internet, tak ada apa, orang dia nak cerita politik, dia kena baca surat khabar dulu. Lepas dia baca surat khabar, dia pergi kedai kopi, dia bercerita. Jadi kerana kami, saya dibesarkan dalam Bandar Kota Baru, rumah saya dekat masjid dan dekat kedai. Jadi bila kami pagi ke masjid, lepas tu lepas keluar sembahyang subuh tu, mereka nak cari surat khabar. Kerana saya jual surat khabar, dia kenal semua anak Ustaz Haji Yaakob ni. Jadi, walaupun ada orang lain menjual surat khabar, dia datang ke kedai kami. Dan bila dia kedai kami boleh cerita apa lagi dalam tu. Boleh bagi feedback pada dia, boleh bagi tips pada dia untuk dia sembang besar. Walaupun dia baca tajuk aja, dia boleh sembang. Pasal kami dah baca. Kan?
Tapi kenapa saya share benda ni? Dalam proses itu menyebabkan saya daripada kecil lagi dan adik-beradik saya yang kecil lagi semua suka membaca. Makna kami baca surat khabar setiap hari, majalah yang terjual, buku-buku kami jual. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, ayat pertama diturunkan adalah Iqra. Kan? Bacalah dengan nama Tuhan kau. Kenapa Allah suruh kita baca? Kalau kita banyak baca ni, dengan sendiri kita akan jadi seorang yang kreatif. Kreatif mencipta, kreatif menyelesaikan masalah dan kreatif dalam serba-serbi. Jadi, kenapa orang Melayu mundur? Kerana orang Melayu kurang membaca. Jadi, kami membaca dan pasal zaman dulu, Karang Kraf tak ada lagi, PTS tak ada lagi. Yang ada penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka Antara dan buku tak banyak. So, kebanyakan buku yang kami jual adalah buku-buku dalam bahasa Inggeris. So, daripada bayangkan umur 9 tahun, 10 tahun saya dah didedahkan dengan ilmu-ilmu barat. Dan ayah saya, daripada kami kecil, dia dedahkan kami kepada ilmu-ilmu dari wahyu. Dari Al-Quran tu didedahkan kepada kami, so kami dapat dua ilmu. Ilmu dunia dan ilmu dari langit. Menyebabkan kami mempunyai vision yang berbeza. Kita melihat sesuatu tu dalam keadaan yang berbeza dan kita boleh analisa dan juga boleh visualize. We always see the big picture. Dan bila kita ada big picture ni, kita akan selalu mendahului orang lain. Kita akan jadi trendsetter. Trendsetter. Kita bukan jadi pengikut. Kita set trend. Okay? So, moral of the story, kena banyak membaca. Kita kena baca surat khabar, kena baca majalah, kena baca buku dan buku kita kena baca pelbagai-pelbagai buku. Kerana untuk berjaya, kita kena ada design thinking. So, benda pertama saya sebut, kejayaan adalah melalui design. You mesti design kejayaan. Dan apa saja pun you kena design. Dan you mesti latih pemikiran you untuk mereka bentuk sesuatu. Nak mengayat pun ke, ayat maut pun, you kena reka tau. So you ingat yang Maharaja Lawak tu yang dia boleh buat ayat spontan-spontan tu, dia orang research dik. Kan, dia orang research banyak yang boleh terus keluar ayat-ayat spontan tu. That's why bila kita tiru dia, tak menjadi. Pasal kita dalam situasi lain, kita guna ayat tu. So, kita kena latih fikiran kita untuk design thinking. Itu akan membezakan kita daripada orang lain. Saya melihat, kenapa ramai anak-anak muda yang berniaga tak boleh bertahan lama. Lack of design. Thinking design itu berkurangan, dia panggil mob psychology. Maknanya kita ikut orang ramai buat macam mana. Orang meniaga tom yum, semua meniaga tom yum. Orang buat beauty product, semua kita buat beauty product. Kan? Orang buat minyak wangi, kita buat minyak wangi. Dan percayalah, orang yang mula-mula buat, maknanya orang yang ada diilhamkan atau mengilhamkan idea pertama tu, orang tu akan berjaya. Orang lain penat mengejar saja. Copycat normally will not last. Betul, jalan singkat. Copycat ni, dia tak nak berfikir, dia tiru idea orang lain. Betul lah. Kos dia lebih murah, tapi tak tahan lama. Dan satu lagi, tidak barakah. Tak ada itu. Jadi bisnes tu dia tak boleh bertahan. Tak boleh bawa dia ke syurga. Pasal kalau kita tiru idea orang lain, curi, potong rezeki orang lain, rezeki kita tidak barakah dan bisnes kita tidak akan bertahan. Jadi, kenapa kami boleh bertahan? Karang-Kraf 40 tahun. You all tak ada lagi. Saya dah berniaga. Kan? Dan kami boleh bertahan 40 tahun dan sekarang, you tengok dalam digital teknologi. Kalau dulu kita baca surah Al-Kahfi,
disebut tentang dua cabaran harta tu. Bila dua pemilik kebun dipukul ribut, satu yang keimanan dia dan dia punya takwa tu tinggi, dia selamat, yang sombong tu kebun dia hancur kan. Kalau siapa baca surah Al-Kahfi, siapa faham. Sebenarnya kerana Quran ni dia relevan sepanjang masa. Kami bisnes, orang-orang media, kami juga terpukul oleh ribut taufan juga dalam bentuk digital disruption ni, kan? Yang memukul digital ni pukul bisnes kami. Memang dulu orang beli majalah, sekarang ramai you tak kenal majalah remaja, kan? Ramai daripada bilik ni. Tapi kalau generasi lama, kan, ramai kenal. Majalah remaja, mingguan wanita, keluarga, nona, semua kenal. Tapi sekarang you all ramai yang tak kenal. Pasal you lahir dalam generasi masa membesar you tengok online saja. You lebih kenal siakap keli, kan? Pen merah daripada apa yang saya buat. Tapi kerana kita selalu inovatif, kan? Kita selalu inovatif walaupun you all tak beli majalah saya, kan? Tapi you masih ikut Fatah Amin lagi. You masih ikut Nilofa. Dan kita yang create benda-benda tu, kan? Dewi Remaja, Hero Remaja tu, makna kita create benda tu ke depan, kita dah tahu. Dan sekarang orang tak beli majalah, tapi kita tengok kerana kita create a lot of contents. Tahun lepas Astro bayar 100 juta kepada saya untuk beli contents kita, kan? I am sure you baca benda ni, kan, dalam itu. Dan you tengok konten-konten kita semua dah jadi TV program dalam Astro. Majalah Pak Emma ke, majalah pengantin, majalah impiana, mingguan wanita ke, semua dah jadi. So bagaimana? Itu adalah innovation dan transformation. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana kita sentiasa innovate. Kita sentiasa berubah dalam keadaan. Tapi untuk berubah, kita kena siapkan tim. Jadi ini yang teknikal sikit saya nak masuk. Tapi saya akan bercakap dalam bahasa orang tua. Untuk bisnes kita bertahan lama, kita mesti bina tim yang kuat. Kalau you datang ke bilik saya di Karangcraft tu, semenjak 30 tahun dulu, meja saya kosong tau. Meja saya kosong. Dan siapa nak jumpa saya bila-bila boleh jumpa. Kerana most of the time saya dekat kantin duduk relax berbual dengan kawan-kawan saya. Kan? So kalau orang kata orang bisnes, dan saya tak ada PA. Saya pergi mana-mana tadi sampai Datuk datang seorang. Tak, saya selalu solo operator aja. Kan? Saya bergerak solo. Pasal apa? Saya tak perlu. Kerana apa? Bisnes saya ada tim yang kuat untuk run bisnes saya. Saya boleh pergi ke mana-mana saya suka, saya rasa nak tengok wayang, saya nak pergi apa pun, kan? Kita kena bina tim. Selalu saya joke, dia kalau kita nak menawan sebanyak mungkin kawasan, kita mesti latih seramai mungkin pemegang tombak untuk jadi hulu balang. You faham bahasa ni, kan? Pasal kita kadang-kadang, founders especially, kita merasakan kita yang terror, kita nak buat semua. Dan kita rasa staff kita tak pandai buat apa. Kita mesti memandaikan staff kita. Jangan takut. Kalau dia keluar, dia lari nak bawa formula dia, formula kita, dia tak akan boleh. Dia tak akan boleh tiru. Kita dah tengok bisnes apa pun, copycat business cannot last. Kerana Allah bersama kita. Kan? So, jangan takut untuk melatih staff kita. Pasal apa? Kalau kita nak expand bisnes kita, kita kena ada tim. Kita kena ada tim untuk buat kerja-kerja yang remeh-temeh dan juga kerja-kerja kita yang lain supaya kita boleh. Pasal kita biasanya orang bisnes ni, kalau orang putih kata, most of the time,
they are lost. They are lost in the forest. They are looking at the trees, not at the forest. Kita sepatut, usahawan ni dia kena duduk atas. Tengok helicopter view, bukan duduk dalam tenggelam dengan lemas. Dia kalau tokek restoran, dia duduk masak, dia tak tahu apa berlaku kat depan. Sedangkan bisnes restoran yang paling selain pada produk yang bagus, iaitu masakan yang bagus, adalah customer service. Kan? Saya selalu share joke ni. Saya kata, kenapa kedai mamak orang Melayu tak boleh berjaya dalam bisnes restoran? Mamak boleh berjaya, Cina pun tak boleh berjaya. Pasal mamak ni, dia punya customer service first class. Semua orang masuk, dia panggil bos dulu. Kita biasa, kita dah rasa rendah diri, tiba-tiba orang panggil bos. Kita dah besar hati dah. Kan, bos, pasal apa? Dengan sendiri bagi impression yang kita ni regular, orang biasa, dia kenal. Sebenarnya dia panggil bos semua orang. Kan? Lepas tu satu lagi dia tanya, bos biasa? Kita pun, makna kita ni customer VIP dia. Kita memang kaki teh or ais. Tapi pasal dia tanya biasa tu, kita kata biasa, dia datang teh ais pun, kita belasah je lah. Kan? Pasal biasa. Kalau dia bawa benda ke, dah proof pada orang lain, ini bukan biasa. Kan? Itu customer service dia. Dan dia duduk, kita duduk, air dah sampai. Dia dah tanya, pergi restoran Melayu, kan, cashier duduk bergaduh dengan waiter. Pasal waiter tu bini, cashier laki-laki, suami dia. Kan? Jadi itu. So, kena ada tim. Tim yang kuat ini kita kena bina, kita kena latih dan kita kena invest untuk training. So, jangan locate untuk invest dalam training. So, jangan cepat, bila berniaga, jangan cepat beli beg tau. Beg mahal tu tak bawa you ke mana-mana. Percayalah, bila kita orang tua ni, bila tengok orang muda beg mahal, LV ke apa, terus kita tengok dengan mata yang, kan? Mungkin geng-geng you tengok, wow. Kita tengok, tahan berapa lama ni. Ini betul impression kita. You pergilah bank. Kalau siapa bawa kereta besar, banker kata, ini mesti tak tahan lama ni. So, kalau elok-elok dia nak finance, dia tak finance dah. Kita ada wrong perception selalu. Kan? Kereta mahal. Kan? Bila kita beli kereta mahal, kita dah tarik working capital kita tahu. Sepatut bisnes ni kita kena reinvest. Itu saya cerita, bisnes ni dia kena organic growth. Kita buat modal RM1, untung 20 sen. Jadi modal kita RM1.20, kita beli barang RM1.20, kita untung 30 sen. Then kita reinvest. Itu saya sebut tentang organik. Kenapa saya boleh grow? Kan? Saya start dulu, umur saya 9 tahun, bisnes pertama saya jual air batu blok. Zaman dulu rumah tak ada peti sejuk sangat. Jarang, orang kaya aja peti sejuk. So kalau bulan puasa orang beli air batu blok tu yang dalam air abuk gergaji bungkus surat khabar. So saya beli satu blok 70 sen, potong gergaji jadi 10, jual 10 sen satu hari saya jual 30, untung 30 sen. Dulu nasi lemak 20 sen saja satu bungkus, nasi belauk 50 sen saja, kan? Tapi saya reinvest balik. Saya reinvest bisnes saya tu, saya belanja sikit tapi saya reinvest. So bila saya buat karang craft semasa saya di universiti, saya guna tenaga kawan-kawan saya untuk menjual, saya bagi dia orang komisen, tapi saya reinvest. Kan? Dan you tengok kehidupan saya sekarang. Walaupun sekarang saya pakai kereta harga 2 juta, harta kat syarikat saya ada beratus juta. Tapi saya tengok businessman sekarang, bisnes tahun 1 juta, kereta beli 1 juta. Hutang. Kita tengok Cina pakai Bentley, harta dia 1,000 juta, dek. Kan? So pasal kita ni biar apa-apa asal bergaya. Itu kena buang mentaliti. Kan? Saya pakai jam murah, baju murah, kasut murah aja. Kan? Tapi saya pergi mana-mana orang akan respect saya lagi. Pasal apa yang saya ada, bukan apa yang saya pakai.
Kan? So kita kena tukar mentaliti ni. You don't spend as you earn. You must keep as much money as possible. Orang yang ada duit adalah raja. Cash is king. Saya nak share bagaimana tadi saya share kat belakang. Ada satu akak tu tanya, adik tu tanya tentang investment. Saya kata kalau orang ada duit, sekarang time terbaik beli rumah. Pasal rumah separuh harga. Tapi sekarang walaupun murah, orang nak beli tak boleh. Pasal apa? Bank tak bagi loan sekarang. So you kena ada duit. Untuk ada duit, you kena berniaga. Dan you berniaga, kalau untung, you invest, bisnes you semakin besar. Dan bila orang lain bankrupt, you boleh beli bisnes dia. Kan? Jadi inilah pengurusan keuangan tu penting. Dia bisnes ni, kita kena ada produk yang betul. Sementara kita boleh create produk sendiri, kita jual produk orang. Dan untuk menjual, kita kena ada product knowledge. Kita sendiri kena ada keyakinan kepada produk itu. Dan produk itu, then kita kena ada customer service yang bagus. Dan kita kena ada networking. Networking itu ada klien. Dan kita orang Islam ni, networking terbaik kita adalah jemaah masjid tu. Saya dah buktikan tadi kan. Pelanggan saya pertama adalah jemaah-jemaah yang solat subuh sekali. Yang solat zuhur sekali, yang sekolah isyak sekali. Jadi, kita beruntung kita Islam tahu. Islam ni Allah nak persiapkan kita semuanya. Kalau kita belajar sirah. Kita belajar sirah Nabi. Bagaimana Islam berkembang? Kerana Islam disokong oleh orang-orang yang berniaga. Orang-orang yang berbisnes. Kan? Diwujudkan satu tokoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Tapi dia dikelilingi oleh isteri dia yang kaya. Oleh businessman yang kaya-kaya. Finance dia punya dakwah. Tapi kita tengok yang timbul tu kenapa orang tertarik? Kerana akhlak dia baik. Dan Islam ini dia mengajarkan akhlak. Islam ni adalah way to live and the way to die. Sebab itu saya sebut tadi, vision kita mati nak masuk syurga, tapi kita kena jadi orang yang berjaya di dunia. Dan kita kena faham agama kita. Setiap benda yang Allah suruh tu ada sebab. Kenapa kita disuruh ikra? Supaya kita jadi orang yang berilmu. Dan bila kita tahu, kita akan jadi orang yang lebih bertakwa. Dan bila takwa ada, maknanya kita mula yakin kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi sekarang kita taksub kepada manusia. Itu sebab kita hancur. Taksub pada bosku, hancur dengan bosku. Kan? Taksub dengan Anwar Ibrahim, dia akan hanyut dengan Anwar Ibrahim. Taksub dengan Anil Azmin, dia jadi macam tu. Taksub dengan Haziq, dia akan jadi Haziq. Kan? Kita tak boleh taksub pada manusia. Kan? Kita kena taksub pada Allah. Tapi untuk jadi taksub, kita kena ada ilmu. Kita kena baca Quran tu. Kita kena faham Quran dan dengan sendiri. Dan kita kena tahu sunnah. Dan dengan sendirinya sunnah tu akan membentuk akhlak dan karakter kita. Dan kita tengok bagaimana orang kaya, karakter orang kaya zaman dulu. Sikap dia, attitude dia. Jadi inilah, itu yang saya sebutkan tadi. Kita orang Islam, kalau kita faham agama kita, kita amalkan agama kita, kita tidak akan gagal. Kita mesti jadi orang Islam mengajar kita untuk solat 5 waktu satu hari. Dan sebelum solat, kita kena bersihkan diri kita. Ada protokolnya. Kan? Solat ni masa. Itu adalah melatihkan kita disiplin. Melatihkan kita disiplin, melatihkan nak solat. Kita kena wuduk. Dan sebelum wuduk, kita kena mandi. Kan? Kenapa? Bayangkan kalau kita buat nasi lemak, badan kita busuk. Nasi lemak tu tak sedap tau.
Barakah pun tak ada, tapi badan kita bersih, kita sudah solat, kita bukan, dan kita buat persiapan makanan-makanan tu kita buat dengan cara bersih. Dan bila orang makan, orang jadi sihat. Dan bila beli nasi lemak kita, dia boleh bekerja dengan baik, dia tak sakit perut, dia dapat rezeki, dia boleh sekolahkan anak dia jadi doktor. Bukankah barakah tu datang kepada kita balik? Jadi itulah basisnya. Jadi kita kena bina. Jadi vision kita kalau mati nak masuk syurga, insya-Allah kita akan jadi berjaya. Tapi kalau kita nak jadi orang yang berjaya, boleh pakai beg LV, kereta BMW, rumah banglo, bisnes kita tak boleh last. Dan kita dah kata, orang yang banyak memberi. Kan, dalam Islam ni kita diarah untuk infak sebanyak mungkin. Kita nak infak, kita kena ada. Bagaimana nak ada? Kita kena cari jadi orang kaya. Bagaimana nak jadi orang kaya? Adalah orang yang berbisnes. Tapi bagaimana bisnes yang nak betul, mesti ada asas-asas yang betul. Bisnes ni kena dibuat secara organik. Produk kena bagus, servis kena bagus, customer service kena bagus, dan kita kena pastikan orang repeat. Kenapa saya boleh berjaya? Karang Craft, saya jual satu produk. Mula-mula saya buat buku. Orang beli buku lagi. Dan saya buat majlis minguan kanak-kanak. Bila dia besar, dia dah tak nak baca minguan kanak-kanak. So saya jual majlis remaja. Lepas tu saya jual majlis pengantin. Lepas tu saya jual majlis Pak Emma. Dia dah anak banyak, majlis keluarga. Maknanya saya jual kepada orang yang sama berulang-ulang. Kenapa? Dia happy dengan apa yang dia baca. Kan? So, untuk buat benda tu, you kena buat research. Dan you kena faham, you kena tahu apa yang you nak. Kita kena bagi orang apa orang nak. Kan? Kita jangan jual produk yang orang supplier tu kata, adik, produk ni bagus, dia boleh untung berapa. Kena kaji dulu customer kita siapa yang nak membeli. Kan? So business ni sebenarnya very basic. Very basic. Tapi kita kena melalui proses organik. Jual benda kecil-kecil dulu. Kita ada modal RM1, jual barang RM1. Jangan pergi berhutang. Kan? Saya share tadi belakang. Saya beli harta, kebanyakan saya beli cash. Saya simpan duit. Pasal saya tak joli. Isteri saya, sekarang umur dia 62 tahun. Dia merasa beg harga mahal ni bila umur dia 57 tahun. Kan? Baru berasa. Pasal orang macam kita, LV apa, dia pun tak tersedia dulu. Kan? Louis Vuitton, dia tak reti nak sebut. Kan? Saya tengok sekarang umur 19, 21 semua pakai beg mahal. Kan? Isteri saya mula-mula saya beli beg dengan dia tu, saya kesian. Pasal orang lain semua pakai beg mahal. Saya beli hadiah dia jadi serba salah. Lepas tu bila hujan, dia kepala dia dengan badan dia cover beg tu. Kan? Sepatutnya orang guna beg untuk cover kepala. Kan? Dia cover badan dia pasal beg tu mahal 4,000. Kan? Baru tangkap lah. Okay. So, benda-benda akan menyebabkan bisnes kita bertahan. Kita kena belanja berhemah. Belanja yang perlu. Macam saya cerita tadi, saya ni bukan motivator. Apa yang saya cakap tidak structured. Saya ingat saya bagi tahu. Kan? Dan kita kena reinvest balik. Dan training. Kan? Dan cara terbaik untuk expand kita bisnes adalah jangan cepat ambil staff tambahan. Mula-mula kita kena kolaborasi dulu. Pasal kadang-kadang dalam bisnes ni yang paling cost paling tinggi adalah staff cost. Dalam orang putih dia panggil overhead. Sebab kenapa dia panggil overhead? Duduk atas kepala tau. Kan? Dia over our head. Jadi selagi tak settle benda tu, selagi tu kita bengong. Kan? Pasal nak bayar gaji ni payah juga. Saya ada, at the height of my business, saya ada 1,500 orang staff. Gaji sebulan 6 juta. Gaji saja. Tak termasuk EPF, tak masuk SOXO kan. Dan bayangkan, saya dah berniaga 40 tahun.
Staff yang masuk masa remaja, masa dia muda, umur 21 sebagai kerani, sekarang gaji dah 7-8 ribu dah. Kan? Dah setahun naik 100 pun dah. Berapa? Itu kita berbisnes ni, staff jangan main sangat. Selagi apa yang dia lebih baik, kalau kita tambah allowance dia untuk buat kerja lebih daripada kita tambah staff lebih. Itu cara nak sustain lah. Pasal Sifu kata, saya kena bagi tip bagaimana nak sustain bisnes supaya bertahan lama. Okay? Dan beza antara seorang usahawan yang cekap, dia usahawan ni, kenapa dipanggil usahawan? Dia berusaha lebih daripada orang lain. Dia bukan panggil usaha tu, usaha teri, usahawan. Kan? Dia bukan macam isteri tau. Isteri pun sepatut dipanggil iswan, bukan isteri. Kan? So kita kena cepat menghidu. Dia beza kenapa, ini cikgu saya joke lah semasa saya muda-muda dulu, dia kata beza antara orang Melayu, orang India dengan orang Cina. Kan? Dia kata orang Melayu, bila 3 kawan ni berjalan, jumpa satu ular sawa besar, orang Melayu dia akan fikir, oh ular ni mesti ada orang hantar ni. Ada orang cemburu dengan saya, ini ular jadian ke apa semua ni. Kan? Kan? Dia mula teori macam-macam lah, konspirasi teori ni. Ni mesti jiran saya benci dengan saya, ni dah bomo hantar ular apa semua kan. Orang India akan fikir, oh ular ni mesti ular sawa jenis apa. Pasal orang India dia fikir itu sikit. Orang Cina dia akan fikir, ini ular saya mau pukul, saya mau jual dia punya daging sama siapa, ini kulit sama siapa. Kan? Dia ambil peluang. Kan? Opportunity. Dia melihat sesuatu keadaan tu sebagai opportunity. Itulah businessman. Orang usahawan ni dia melihat sesuatu keadaan. Keperluan apa orang tu, kan, musim sejuk, orang nak baju hujan. Kan, musim hujan, orang nak baju hujan atau payung, kita kena jual payung. Kan? Musim panas you jual jaket, orang kata you gila ke? Kan? So you kena tahu keadaan tu. Jadi macam saya, kenapa saya boleh berkembang? Kerana dulu orang Melayu kurang suka membaca. Apa yang saya buat adalah saya create bahan-bahan bacaan yang menyebabkan orang suka. Dan masa tu orang tak banyak jadi penerbit. Saya mendahului zaman. Saya keluar dalam market ni 20 tahun lebih awal daripada PTS. Kan? Jadi kita mesti kita kena ahead. Tapi untuk be ahead, kita kena pun look ahead. Maknanya kita kena ada vision, apa kita nak buat supaya benda ni lain daripada orang lain. Ini orang buat minyak wangi, kita semua ikut minyak wangi. Tapi kita tahu macam-macam mana pun competition ni akan terus berada. Jadi kalau orang yang minyak wangi tu bijak, dia kena buat orang yang nak tiru tu penat nak tiru dia. Sampai dia give up. Kan? So dia produk dia kena sentiasa innovate. Okay? Tapi yang paling penting saya rasa kita kena ada keyakinan. Kita jangan rasa rendah diri. Kan? Kita mesti confident. Yang kita kena yakin yang kita rezeki daripada Allah tu akan ada. Cuma kita kena berikhtiar bersungguh-sungguh. Dengan saya, istilah saya tak ada follow up. Saya follow through. Saya nak apa-apa, saya akan usaha sampai saya dapat. Tak kira apa pun. Saya nak share bagaimana saya kahwin dengan isteri saya. Bukan apa. Saya nak share supaya saya nak tunjuk, nak buktikan kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, kita akan dapat apa pun yang kita nak impikan. Tapi berusaha bersungguh-sungguh.
You all tengok, saya pendek tahu. Umur saya 65 tahun, tinggi 5 kaki 2 inci aja. So bayangkan masa saya belasan tahun. Kenek ni. Saya tak lawa tau. Kan? Tapi, dan saya daripada kecil dulu, saya kecil. Di sekolah saya selalu kena bully. Tapi mak saya cakap, kaki kamu pendek tapi fikiran kamu tinggi. Kan? Gunakan fikiran. Kan? Dan saya dah cerita tadi tentang saya suka membaca. Kan? Daripada kecil lagi saya baca buku macam-macam. Saya beruntung, nasib baik saya tak ada lahir zaman buku Indis ni. Buku yang suruh orang lawan apa suruh kan, yang bahasa kasar-kasar ni, saya beruntung. Semua buku-buku zaman dulu semua motivation apa, very creative book. So saya baca buku detektif, saya baca buku ekonomi, saya baca buku politik, buku romance, buku Enid Blyton tu saya ialah darjah 1 jua dah baca. Dan buku yang saya baca semasa saya darjah 3 ke darjah 4 saya tak ingat adalah buku Harold Robbins. Kan? Bayangkan umur 10 tahun, 12 tahun tu saya dah baca buku Harold Robbins. So, buku-buku ini memberi saya satu advantage iaitu living skill. Kemahiran hidup. Bagaimana nak mengatasi, satu, bagaimana nak impi. Ayah saya ajar saya suruh pergi ke syurga. Cara nak jadi syurga kena jadi orang pandai, orang kaya dan orang yang ikut agama. Buku-buku Mak Saleh ni semua mengajar kita supaya jadi orang berjaya, orang yang ada vision, orang yang berkuasa, kan, dan orang yang manipulatif. Kan, kalau kita tengok politik ni about manipulating people. Semua ni saya baca. So semasa saya duduk di universiti, masa saya di sekolah tu, you tahulah zaman dulu tak ada WhatsApp apa, orang nak bercinta semua nak tulis surat tau. Kerana saya ni baca buku romance, buku itu tu, saya punya bahasa ni mau. Saya berniaga surat cinta tau. Saya berniaga surat cinta. Siapa nak bercinta, nak mengayat, 20 sen saya karang. RM1 ini levelnya. Nak tangkap ini levelnya. Kan, servis yang saya provide. Itu. Dan tadi saya cerita saya kecil saya selalu dibuli. Dan saya baca dalam buku-buku ni rupanya orang-orang ketua-ketua mafia, ketua-ketua gangster di dunia ni kebanyakan orang pendek-pendek. Hitler kan, Napoleon, ketua-ketua mafia. Saya pun kata untuk overcome masalah saya di sekolah menengah tu, saya kena jadi ketua gangster di sekolah saya. Dan memang saya jadi ketua gangster. Kan, walaupun kecil. Kan. Saya jadi ketua gangster dan kerana saya baca buku politik. Buku politik ni kita kena baling batu sembunyi tangan. Kan? Kita orang tak boleh tangkap kita. Kan? Orang tengok video, itu bukan video kita. Tak ada bukti punya. Kan? Kan? Itu kepakaran yang saya ada. Jadi, kalau dulu di sekolah, kalau orang nak bully saya ke nak apa, tak boleh. Pasal apa? Yang badan-badan besar tu semua jadi macai saya. Dan kalau siapa cross saya punya line, kalau ayah saya tahu, mati saya ni. Kan? Tapi nasib baik ayah saya dah mati. Kan? Ini saya buat confession ni bila ayah saya dah mati. Macam saya pergi belasah saja. Tapi saya tak terlibat. Yang kena cikgu tangkap, macam saya terlepas. Macam sekarang lah, bosku terlepas. Yang masuk jail, masuk apa, ni orang lain. Kan? Kan? Itu living skill. Tapi sebenarnya bukan saya nak niat riak ke apa, tapi saya nak share. Kalau kita membaca, akan membuat kita jadi lebih, living skill kita tu
confidence level kita tu lebih tinggi. Kan? Okey. So, bila saya tahun pertama di universiti, saya cerita tadi saya ketua gangster kat sekolah. Di universiti saya tak jadi ketua gangster dah, di sekolah. Jadi kebanyakan macam-macam saya, dia tak pas MCE zaman dulu. Kan? So, zaman dulu tak ramai orang dapat 80A, 7,000A ni. Kan? Sedikit aja. Pasal universiti pun tak ramai. Sedikit aja yang boleh masuk. Yang lain kerja jadi postman, kerja apa. So, macam-macam saya masih duduk di Kota Baru, Kelantan. Saya masuk universiti, nasib baik. Satu hari saya tengok dalam surat khabar dulu, dia black and white. Ada satu aja gambar color. Saya tengok satu perempuan cantik keluar dalam berita minggu. Pada tahun 1974, masa tu saya tahun pertama universiti. Saya tengok perempuan cantik dan saya tengok dia ni pemenang drama antara sekolah-sekolah di Malaysia. Sekolah dia menang, negeri dia menang, sekolah dia menang dan dia jadi. So, saya kata, lah, wah kawan ni. So, saya pun call public phone tanya kawan saya, sekolah Zainab ni saya tak pernah tengok perempuan ni. Kan? Masa saya form 6, dia tak ada. Oh, dia kata ni budak Siam, dibesarkan di Singapura, baru pindah ke Kelantan pasal dia cantik, sekolah Zainab. Cikgu dia pilih berlakon sekolah. Berlakon antara drama, antara sekolah, antara negeri Kelantan, sekolah dia menang, pergi ke national. Pun menang juga. So I say, I want this girl. Kan? Dia cantik. Saya ketot tau. Dan saya masa tu belum loaded lagi. Anak ustaz saja. Anak ustaz dan anak penjual buku kecil di Kota Baru. Kan? Tapi saya ketua mafia di Kelantan. Kan? Networking saya hebat. So, bila cuti sekolah, cuti universiti, saya pesan dengan kawan-kawan saya, suruh trace siapa yang ada adik di sekolah, level dia, paksa budak ni datang jumpa saya kat kedai saya. Pasal dia budak Singapura, duduk asrama takut, datang jumpa saya. Dia tengok dan introduce dengan saya tengok. Dia tengok dengan saya, dia cantik. English speaking cair, kita orang kampung aja kan. So saya tengok dia orang Kelantan kata jeh tau macam tu. Saya kata no problem. Kan? No problem. So saya kata tak apa, saya jumpa sekali ke kedai saya, ada eye contact cukup. Saya nak supaya dia ingat saya aja. Kan? Biar dia register. Benci tak benci, itu nombor satu. Register dulu. Maknanya produk ni dia ada dalam kepala dia. Kan? Dia beli tak beli, nombor dua. Kan? So then, 2-3 hari lagi pasal cuti saya 3 minggu. Kan? Cuti saya 3 minggu, masa tu semester break, so saya minta kawan saya yang ada adik classmate dia tu suruh bawa dia sekali lagi jumpa saya. Ini kali pergi dating kat restoran, saya masih ingat di Kelantan, nama Mitsutake. Kan? Ini 1974 tau. You all tak ada. Masa tu duduk swimming dalam air lagi. Kan? So, dia datang okey lah. Dia oblige kawan dia. So, kawan dia saya ketua mafia. You tengok cerita-cerita mafia semua. Ketika kali bos dia pendek apa kan, dia macam-macam, dia badan besar pakai coat, spek hitam semua macam Sifu Jamal ni kan. Kan? Macam mana Sifu? Tunjuk spek. Dia duduk macam ni. 10 orang duduk belakang saya tahu. Kan? 10 orang macam duduk belakang saya kawan dating. So yang saya tu tak penting, macai 10 orang tu dia boleh tengok, mana dia akan fikir dia macam mana si ketot ni kan boleh gerakkan yang badan-badan besar ni boleh jadi escort. Mana dia pun biasa tengok wayang ke, mesti ni ketua, mesti kawan ni hebat gila ni kan.
Saya kata tak apa. So second impression. Then saya masa dulu tak ada AirAsia. Saya nak balik ke KL. Lepas 3 minggu kena naik bas. Saya minta merayu dengan dia suruh hantar saya ke stesen bas. Kali ini saya kerah 50 macam. Hantar saya ke stesen bas. Kan? Saya share ni sebenarnya strategic thinking tau. Strategic planning. Ini adalah branding juga. Kan? Branding cara brutal. Kan? So, dia pun heran. Zaman dulu Tun Mahathir pun jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri pergi dulu orang tak kisahnya. Kan? Sekarang aja orang urung bosku tu. Kan? So dia impressed. Macam mana this guy must be somebody luar biasa. Dia nak pergi balik belajar pun orang hantar begitu ramai. My intention was just to create impression. Then when I come back, I came back to my campus. Di asrama saya tulis 8 pucuk surat satu hari. You ingat masa primary, secondary school kerja saya bisnes tulis surat kan? Jual surat cinta. Kan? So you bayangkan 10 minggu dia terima 800 surat. Kan? Dan surat saya baca buku macam-macam. So surat saya elemen seram ada, elemen politik ada, elemen romance ada, kan? Elemen apa ada, elemen psikologi. Saya kepung hati dia dalam masa 10 minggu. Kan? Jadi moral of the story-nya, kita nak apa kita boleh dapat. Tapi mesti ada ilmu. Ilmu tu mesti dari membaca. Dan satu lagi, melalui keikhlasan. Saya tulis dengan hati. Kan? So, kalau kita berbisnes, kita buat business proposal ke apa ke, kalau melalui dengan hati, dan masa tu kita niat kita nak berbisnes tu untuk membolehkan bisnes kita boleh membawa kita sehingga ke syurga, dan bisnes kita boleh bertahan beratus-ratus tahun, dan kita akan boleh meninggalkan legacy yang baik, legacy ke syurga, dan bisnes kita boleh create staff yang loyal, yang bersemangat, kerana staff tu, setiap staff ada keluarga, dan keluarga dia boleh cari makan juga, dia boleh memberi nafkah kepada itu. Itulah ibadah kita. Jadi kalau kita bisnes nak kaya, kita tak boleh survive. So itu sebenarnya mesej yang pocik nak cakap. Kan? Okey. Vision kita nak masuk syurga. Tapi cara nak masuk syurga kena berbisnes. Tapi bisnes yang cara yang betul. Kita kena adil kepada pembeli kita. Jangan tipu pembeli. Kita kena adil dengan staff kita. Kita aja pakai BMW, staff kita nak bayar sewa pun tak boleh. Makan pun miss. So kita kena jaga. Dan kalau ada rezeki, kita kena bayar zakat. Macam ustaz cerita tadi, zakat kita kena bayar. Dan zakat ni tidak sendiri bayar kepada pusat zakat aja. Kita infak. Kita tolong keluarga. Yang paling kita kena tolong adalah keluarga staf kita. Saya share ni bukan riak. Saja nak kongsi. Setiap tahun saya keluar 10 juta scholarship kepada anak-anak staf, kepada orang ramai saya bagi. Kan? Tapi jangan bagi RM10,000 buat cek besar. Kan? Majlis pelancaran bagi cek itu lebih besar daripada cek yang kita bagi. Kan? Jadi kita kena pastikan kita buat itu dengan ikhlas. Dengan sendirinya bisnes kita akan barakah. Dan bisnes kita barakah, dia akan selamat. Tapi jangan tamak, jangan tergesa-gesa. Dan pengurusan keuangan kena ada dengan baik, dan jangan joli tak tahu pasal. Tak payahlah beg mahal. Tak payahlah tudung harga RM70,000. Kalau muka keriput pun RM300,000 pun tak lawa juga beg. Kalau dalam beg tu tak ada duit. Kalau dalam beg tak ada duit, tak perlu beg mahal-mahal.
Kita tengok Perdana Menteri Singapura, beg dia RM30 aja bini dia kan. So, masa dah habis. Tak apa. Okey. 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 So, itulah. So, mesej terakhir Pak Cik, belanja kena berhemat. Hidup kena humble. Jangan sombong. Kalau kita sombong, orang benci orang sombong. Okey. So,